latar belakang Imam Ibn Rushd Al-Hafid, kita tak payah ulang itu. Dan kita juga dah masuk tentang tahap ilmu umat Islam, ya, sebagaimana kepentingannya adalah kita nak tahu, sebab kita nak belajar kitab 4 mazhab. Malah sebenarnya dalam kitab Bidayatul Mujtahid ini lebih daripada 4 mazhab ada disertakan. Atas sebab itu kita nak tahu bagaimanakah posisi kita sebagai pengkaji ilmu ataupun yang belajar ilmu. Bolehkah kita nak campur-campur mazhab, ya? Jadi kita dah pergi bulan lepas pembahagian ilmu umat manusia, umat Islam kepada beberapa kategori, kan? Jadi saya dah berikan kategorinya apa? Yang pertama mujtahid, iaitulah yang ulama mujtahid yang mempunyai seluruh ilmu-ilmu alat bahasa Arab, mantik, balaghah, Al-Quran, hadis, nasikh, mansukh dan semua sekali, semua dia ada, dan dia boleh keluarkan hukum daripada Al-Quran dan sunnah direct. So kumpulan itu memang pastilah dia akan sentiasa mencampur mazhab, malah mereka sendiri adalah pencipta-pencipta yang dianggap pencipta mazhab, ya. Bawah sikit lagi kita dah sebut lagi itu, iaitulah kumpulan pengkaji-pengkaji, penuntut-penuntut ilmu yang namanya ada banyak. Ada ulama namakan dia muttabi', ada ulama namakan dia muhafiz, ada ulama namakan dia mutafaqih. Ada 3, saya tambah satu lagi, mutafaqih. Ini semua satu level, ya. Yang mana mereka ini orang yang ada ilmu alat bahasa Arab, dia boleh faham tata bahasa Arab, dia boleh faham perbincangan dan perdebatan para ulama, dalil-dalil dan apa wajhud dalalah. Mereka ini juga boleh mencampurkan mazhab berdasarkan kepada kefahaman dan keyakinan ilmu mereka sendiri terhadap mana-mana pandangan, ya. Yang ke bawah lagi kita dah bincang hari itu, iaitulah muqallid, iaitulah orang taklid. Orang taklid. Jadi taklid ni macam kita sebahagian di antara umat Islam, kita menganggap kita ni taklid. Padahal saya telah pun memberikan kembali pandangan yang kedua, iaitulah taklid ni sebenarnya orang-orang yang alim. Orang-orang yang alim, yang mana maksud saya adalah orang-orang yang mengetahui, mengikut satu pandangan mujtahid, yang dia tahu pandangan tu pandangan mujtahid itu, dan tapi dia tak tahu dalil, dia tak mau belajar dalil ataupun dia tak sempat, tapi dia tahu ini adalah kata Imam Syafi'i, dia tahu betul-betul, bukan dengar-dengar. Jadi orang nak sampai tahap muqallid ni adalah orang yang alim, ustaz-ustaz ni sepatutnya, ya, ustazah-ustazah ni sepatutnya. Baik, jadi di bawah muqallid itu ataupun muqallid itu sendiri, dia ada 2 pecahan saya sebutkan. Yang pertama muqallid yang multazim, yang telah pun memfardukan ke atas diri dia yakin dengan satu-satu mazhab, bi mazhabin muayyan. Maka mereka ini tak boleh tukar-tukar mazhab dengan mudah-mudah, sebab mereka telah ambil satu package dalam jiwa dan hati mereka. Katanya mazhab Syafi'i adalah yang paling betul, aku ambil mazhab Syafi'i sahaja, aku taklid, aku tahu ni mazhab Syafi'i, aku tak baca dah kitab lain, tak sempat. So, jadi mereka ini tak boleh tukar-tukar mazhab mudah-mudah, dia kena ikut disiplin talfiq namanya. Disiplin talfiq adalah mudahnya ambil satu package. Kalau sah wudu ambil package Hanaf, ambil package Syafi'i, batal pun ambil Syafi'i, jangan tukar-tukar, sebab nanti terkeluar daripada semua mazhab, jadi mazhab sendiri. Okey. Kemudian bawah muqallid multazim adalah muqallid ghairu multazim, yang dia ikut satu pendapat, tapi pendapat itu dia ambil secara merewang-rewang dan dia belajar. Orang macam ni pun ada kalanya dia tidak terikat dengan satu mazhab, ya, dia boleh campur-campur, bukan digalakkan tapi akan berlaku percampuran. Bawah lagi itu iaitulah yang kita namakan orang awam, betul, ataupun madhabul mufti. Al-awam ataupun madhabul mufti. Madhabul mufti ini adalah orang yang buat satu amalan, dia ikut satu pendapat seorang ustaz, seorang alim, tanpa tahu dalil ustaz tu, tanpa tahu dalil orang tu, tanpa tahu ustaz tu ambil daripada kata-kata mazhab apa, dia tak tahu pun, janji ustaz tu cakap dia ambil. Ini orang awam. Jadi tuan-tuan masuk sini dah, saya dah bincangkan bulan lepas kan, ada sebahagian kita tak termasuk kumpulan ni, sebab tuan-tuan mendirikan solat tak ingat pun daripada ustaz mana tuan-tuan ambil ilmu kan. Jadi kalau tak sampai tahap tu, itu adalah tahap minimum orang mukmin muslim. Kalau tuan-tuan tidak berada dekat situ, kita ada masalah.
Sebab bawah lagi tu hanya ada satu lagi layer yang dinamakan juhal, orang jahil. Yang mana orang jahil inilah yang disebut oleh Imam Umar bin Abdul Aziz, man amila min ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Barang siapa beramal tanpa ilmu, dia lagi banyak buat salah daripada buat betul. Okey? So jadi ada orang tanya, dia kata, ustaz pandai-pandai buat klasifikasi ni daripada mana datang? Kan? Daripada mana datang? So jadi saya nak bawakan hari ni kitab yang saya ambil lah. Ya, daripada mana datang? Daripada kitab Al-Fawaid Al-Makkiyah. Fi ma yahtajuhu talabatu Syafi'iyah min al-masail wal dawabit wal qawaid al-kulliyah. Jadi kalau mana-mana orang yang beraliran Khalafi, sukalah kitab ni. Sebab kitab ni tulisan tokoh mereka, iaitulah As-Sayyid Alawi bin Ahmad bin Abdurrahman As-Saghaf Al-Masyafi'i Al-Makki. Ya, dalam kitab ini kalau tuan-tuan tengok dalam muka surat 100, tuan-tuan tak ada lah kitab ni, kan? Iaitulah contohnya disebutkan dekat sini, perkataan-perkataan yang saya ambil itu semua ambil daripada sini juga. Antaranya dia kata dekat sini, wala ba'sa bi taqlidin ghairi man iltazama madhhabu min afradil masail. Nampak dia disebut taklid dengan multazim. Contohnya disebut lagi dekat sini, ya. Dia tak sebut macam saya sebut susun begitu, tapi dia sebut berpecah-pecah, mutaba'tirah, saya kumpulkan. Dan bukan dia seorang, dia merujuk kepada ulama-ulama yang lain. Okey, dia sebut dekat sini antaranya muqallid. Kemudian disebut lagi dekat sini ada yang dinamakan sebagai fal mutafaqih. Ya, contohnya la yujawizu ma alimahu amalan fil haqqi nafsihi wa irsyadan li ghairihi. Disebut kat situ ada mutafaqih. Kemudian ghairu mutafaqih, bawah mutafaqih, bawah tu ada ami multazim madhaban. Ada pula orang am, orang awam yang terikat dengan satu mazhab. Kemudian dia kata lagi yang kedua, ami lam yaltazim madhaban aslan. Orang yang baru masuk Islam contohnya, dan juga orang yang begitu awam. Maka daripada pembahagian inilah saya ringkaskan, mudahkan, ikhtisarkan kepada kumpulan-kumpulan tadi. Dan sebahagian pendapat-pendapat di sini juga diambil daripada pandangan ulama-ulama silam. Okey, dan juga dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir An-Naud juga ada sebut, dan kitab-kitab usul fiqh yang lain. Baik.